Mereka pun kembali turun untuk meneruskan misi. Dan Abang Zul kata, supervisor ni dah roger dia supaya minta kerjasama daripada anggota lain untuk kerahkan beberapa penduduk kampung supaya dilaungkan azan dekat kawasan tu. Sebab dia dah rasa lain macam, dah rasa pelik, dah benda ni pun dah mengganggu fikiran dia pada waktu tu. Dan azan pun dilaungkan. Dan azan ni bagus sebenarnya sebagai satu iktihar dalam kesulitan. Sedangkan bila api sedang marak pun kita azan, ribut mengganas pun kita azan, kena insiden macam ni, air tak berarus tapi mangsa ni boleh tak jumpa-jumpa. Memang kena azan lah. Dan kata Abang Zul, kali kedua supervisor dia naik sebab jam tangan dah meletup sebab tekanan air tu terlalu tinggi. Dia pakai jam tangan water resistant 50 meter tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Untuk hari ni kita nak story cerita pasal apa? Untuk hari ni Abang KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan Abang Bomba. Dah lama kita tak dengar cerita pasal Abang Bomba ni kan. Okey, kita dengarlah hari ni cerita berkenaan dengan Abang Bomba. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah, macam yang KSM katakan tadi kisah berkenaan dengan Abang Bomba. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke cerita yang pertama pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Arif dan cerita ni hanya secebis daripada pengalaman hidup saya sebelum saya jadi pelupa. Baik saya kongsikan dululah. Dan kisah ni dikisahkan oleh jiran saya. Nama jiran saya itu Abang Zul. Semasa diceritakan, Abang Zul pun ditukarkan ke Balai Bomba Melaka dan insiden ni terjadi pada supervisor. Kita panggil supervisor dia ni sebagai bos Abang Zul ni lah. Sebab saya pun sebenarnya tak tahu nama bos dia tu apa. Okey. Dan insiden ni juga berlaku di sebuah taman tema air di selatan tanah air. Selama 10 tahun, bos Abang Zul ni, dia pun bertugas sebagai anggota bomba dan penyelamat. Dia dah lalui banyak kes kehilangan jiwa. Hampir-hampir hilang nyawa pun ada juga. Dan ada di antara kes yang tak terjangkau di akal fikiran kita sebagai makhluk yang kerdil yang hidup dalam alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan dalam banyak-banyak kes yang pernah beliau lalui, ini adalah sebuah kes yang telah mengubah hidupnya selama-lamanya. Insiden malang ni berlaku pada tahun pertengahan 80-an lah. Dan dia dengan tim dia ni daripada Balai Bomba terhampir dengan kawasan kemalangan. Ya, kemalangan jiwa. Seorang remaja Cina telah dilaporkan lemas dan hilang dalam tasik buatan di Taman Tema Air semasa mengayuh duck paddle boat tu. Dan laporan ni diterima dalam jam 2 petang. Dan cuaca pada hari itu adalah cuaca yang sangat baik. Seramai 4 anggota
dengan kepakaran 2 juruselam termasuk Abang Zul dan bos dia ni telah dikerahkan dengan 1 jentera ke lokasi kejadian. Apabila dah diorang ni sampai kat situ, Abang Zul ni cakap dia nampak ada 2-3 orang awam dah pun menyelam cari mangsa tu yang lemas tu lah. Dan ramai orang awam sekeliling ni sedang berikhtiar untuk mencari sebab mangsa ni masih lagi belum ditemui. Aneh dia kata, kerana air ni adalah tasik buatan, bukan air mengalir yang berarus yang boleh menyebabkan mangsa hanyut dan sukar dicari. Selesai kelengkapan carian diturunkan, bos Abang Zul pun cuba untuk dapatkan laporan penuh berkenaan dengan insiden kejadian. Setelah berbincang dengan pengurus Taman Tema Air ni bersama dengan beberapa orang anggota polis di tempat kejadian, dengan lafaz bismillah, mereka pun turun ke dalam air untuk mengusahakan mencari mangsa yang lemas tu. Carian pertama dibuat tanpa alat bantu selam dan kata Abang Zul sebab dia jangka air ni tak dalam kan, dalam lebih kurang dalam 20 meter lah kedalaman tu, masih tak jumpa, masih tak ada apa-apa. Air dekat dalam tu keruh dan berlumut, menyukarkan penglihatan di dalam air dan masih tak kelihatan tanda-tanda akan menemui dasar tasik. Maksudnya, dasar tasik tu masih jauh lagi ke bawah. Makluman awal yang diterima, tasik ni bekas lombong tinggal. Barangkali kedalaman tasik ni akan menyukarkan lagi kerja. 1 jam pun berlalu. Dan untuk kawasan seluas lebih 5 ekar dan digenangi air, misi mencari perlu diteruskan dengan alat bantu selam. Dan sehabis baik mesti diselesaikan sebelum gelap. Kerana kalau dah gelap nanti memang payahlah, lagilah tak nampak apa-apa. Korang bayangkanlah air hijau, keruh, dengan lampu, harapkan lampu jalan je yang ada dekat sekitar tu, dan diorang nak kena pasang generator untuk terangkan kawasan tu. Jadi satu kerja tambahan lah pula kan. Dan selesai memakan pakaian selam apa semua, mereka pun kembali turun untuk meneruskan misi. Dan Abang Zul kata supervisor ni dah roger dia supaya minta kerjasama daripada anggota lain untuk kerahkan beberapa penduduk kampung supaya dilaungkan azan dekat kawasan tu. Sebab dia dah rasa lain macam, dah rasa pelik, dah benda ni pun dah mengganggu fikiran dia pada waktu tu. Dan azan pun dilaungkan. Dan azan ni bagus sebenarnya sebagai satu iktihar dalam kesulitan. Sedangkan bila api sedang marak pun kita azan, ribut mengganas pun kita azan, kena insiden macam ni, air tak berarus tapi mangsa ni boleh tak jumpa-jumpa. Memang kena azan lah. Dan kata Abang Zul, kali kedua supervisor dia naik sebab jam tangan dah meletup sebab tekanan air tu terlalu tinggi. Dia pakai jam tangan water resistant 50 meter tau. Maksudnya 150 kaki kedalaman. Tapi jam boleh meletup kan. Maknanya dasar tasik ni lebih dalam lagi. Dan gegendang telinga ni dah berdesing dah kat bawah tu. Tapi disebabkan tanggungjawab punya pasal, diorang pun tetap turun lagi sekali. Cari. Jam dah pun menunjukkan pukul 5 petang. Dan diorang waktu ni dah start rasa pelik dah sebenarnya. Memang kawasan ni luas, tapi sepatutnya usaha carian ni jadi lebih singkat je. Sebab tempat ni terjaga. Sampailah supervisor dia terus ke dalam, masuk ke dalam lagi. Dan kata Abang Zul, benda pertama yang supervisor dia nampak adalah refleks cahaya dari dalam air tu. Macam cermin yang pantulkan silau. Bila dah semakin dekat dan semakin dekat lagi, tahulah dia yang itu adalah tapak kaki mangsa. Mangsa ni terjatuh memakai selipar dan selipar dah terapung lebih awal. Memori yang dia frame dalam kepala dia sampai mati kata dia. Benda tu dia akan ingat kat dalam kepala dia. Seorang budak lelaki berusia dalam belasan tahun macam tu. Baju putih kosong, polos, tak ada corak apa-apa, pakai seluar jin, rambut nipis dan anggota badan dalam keadaan separuh terangkat. Macam seolah-olah orang yang sedang baring dalam keadaan posisi cuba untuk bangun. Macam itulah keadaan mayat tu dekat dasar tu. Di atas kain batik lepas. Di bawah tu macam terhampar satu kain batik lepas. Dan kata Abang Zul, bos dia ni waktu tu dah bergelut dah dengan tangki oksigen nak hadam apa yang dia tengah nampak waktu tu. Corak batik kain Jawa, warna coklat gelap dan berlumut dekat bawah tu. Dan supervisor ni pun pasangkanlah belon dekat tangan mangsa. Dan dengan sekali tarik je, dia punya tarik picu tu untuk belon tu kembang dan mangsa ni terus dibawa naik ke permukaan. Dan mangsa akhirnya selamat dibawa naik pukul 6.45 petang.
Now, bila dah mangsa naik ke atas, dekat bawah tu cuma tinggal lah supervisor Abang Zul tadi ni dengan kain batik lepas tu dekat bawah dasar tu. Dan korang boleh bayangkan tak, air keruh warna hijau macam mana punya gelap dekat bawah tu. Dan dalam air ni, bunyi yang korang boleh dengar hanya bunyi tangki oksigen korang je. Sunyi, suram dan seram. Kata Abang Zul, disebabkan curiosity bos dia ni terlalu tinggi. Dia cuit kain batik lepas tu, tak ada respon, tak bergerak, tak berguit pun. Dan dia cuit lagi, pun tak ada respon juga. Dia ambil pisau emergency. Biasanya kalau ahli bomba ni menyaman, memang dia orang akan bawa pisau ni lah in case mangsa terikat ataupun terbelit pada akar pokok. Ni kata Abang Zul Dan dia toreh sikit benda tu. Bila dia toreh, benda tu berdarah tau. Dan kain batik lepas yang tadi ni statik je, lepas dicuit-cuit, sekarang ni dah meliut-liut, dah bergerak-gerak dah. Macam pergerakan ular. Disebabkan dah panik, bos dia pun mulalah berenang naik ke atas tu kan. Hara bos dia. Dan Abang Zul kata, masa naik, muka bos dia dah pucat sangat. Bila ditanya, dia langsung tak nak bercakap, langsung tak nak menjawab. Dan seminggu bos dia ni demam tak kebah-kebah. Dan kemurungan yang dia alami ni mungkin terlalu hebat sampai dia jadi bisu. Kalau tipu Abang Zul ni, maka tipulah saya ni. Tapi itulah yang diceritakan. Saya ada tanya juga, macam mana cerita ni disampaikan pada dia? Abang Zul kata, lepas bawa bos dia ni pergi jumpa dengan beberapa perawat, perawat kata kena keteguran bos dia ni. Benda tu marah, barang dia ambil. Dah lah ambil, badan dia kena toreh pula kan. Dan bila ditanya apa bendanya kain batik lepas tu, perawat tu kata itu adalah seekor ular yang betapa. Wallahu alam bisawab. Dan pengajarannya yang saya kutip daripada cerita ni, tak ada apa-apa pun yang mustahil selagi Allah berkehendak. Jadi kata Allah, maka jadilah dia. Dan kalau kita nak persoalkan tentang kejadian alam ni, alam ni je dah cukup ajaib dah. Ingatlah kawan-kawan, langit tu didirikan tanpa tiang, macam mana tak jatuh. Dan bumi ni digantung tanpa tali. Jadi takbir sikitlah. Allahu Akbar. Dan sekianlah cerita untuk kali ini. Nanti kita ada part nombor 2 ni. Cerita masih lagi cerita tentang Abang Bomba. Kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni, masih lagi cerita tentang Abang Zul tadi. Kisah bomba lagi. Kita terus dengan kisah yang kedua. Nama saya Arif, macam tadilah Arif ni juga. Dan cerita ni hanya secebis daripada pengalaman hidup saya. Sebuah lagi kisah yang Abang Zul ceritakan kepada saya. Yang menurut Abang Zul ni, sukar untuk beliau terima dengan akal yang logik. Sepanjang beliau masih bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat, hari tu kata Abang Zul, dia ni ditugas ataupun bertugas untuk shift malam. Dan yang ada di stesen adalah dalam 4-5 orang lagi anggota yang sama shift dengan Abang Zul. Dan beberapa rakan yang lain diletakkan dalam mood standby. Jadinya pada malam tu cuaca pun macam baik lah. Cuaca pun agak baik dan Abang Zul ni hebat bermain pingpong. Kalau tak ada duty call, dia akan banyak menghabiskan masa dengan membaca dan bermain pingpong ni. Kata Abang Zul pada malam tu, mereka ada menerima satu panggilan selepas tengah malam. Dan apa yang diceritakan oleh pemanggil ni, katanya dia ternampak satu kemalangan di jalan utama bersempadan antara dua daerah di selatan tanah air. Aneh, sebab menurut Abang Zul, pemanggil ni buat panggilan daripada daerah yang berbeza, bukan daripada dalam daerah Abang Zul. Dan pemanggil juga ada terangkan, balai bomba terdekat tak dapat nak dihubungi. Disebabkan anggota sentiasa menjunjung tinggi motor bomba, iaitu sedia menyelamat, makanya bergeraklah Abang Zul dengan satu jentera bersama dengan 3 anggota lain terus ke lokasi kejadian. Waktu tu, jam dah pun menunjukkan pukul 4 pagi dan insiden ni macam bukanlah sesuatu yang pelik sebab pengalaman dia ataupun pengalaman Abang Zul ni kata kebanyakan kemalangan pada waktu-waktu macam ni biasanya disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Masa yang diambil daripada balai ke lokasi jadi lebih singkat. Memandangkan jalan raya waktu pada malam-malam macam tu, waktu pagi-pagi macam tu, tak ada kenderaan. Maklumlah, mana ada jam pagi-pagi buta macam tu.
Pun begitu, masih juga memakan masa 15 minit daripada balai Abang Zul ni. Dan kata Abang Zul, belum pun dia bergerak, hati dia ni dah rasa lain macam. Dia rasa tak sedap je gitu kan. Tapi disebabkan tugas, nak ke tak nak, tetap kena teruskan walaupun nyawa jadi cakaran. Begitulah dedikasinya pasukan bomba kita. Keutamaan sendiri jatuh ke tempat kedua. Tapi tugas menyelamat adalah perkara pertama yang perlu dilakukan. Mereka ni pun bergerak berdasarkan alamat yang telah pun diberi dan jalan-jalan kampung yang mana rumahnya ni dibina atas tanah lot persendirian ni. Tak heranlah kalau tak ada nombor rumah-rumah ni. Yang ada hanya jalan bernombor kilometer. Contohnya kilometer 124 Jalan Air Keruh. Dan apabila sampai di jalan dan lokasi yang dinyatakan, sunyi, sepi, tak ada tanda-tanda kemalangan langsung di situ. Di kiri jalan ada dusun buah-buahan. Di sebelah kanan pula ada hutan. Lampu jalan berjarak 250 meter sebatang antara sebatang ke sebatang tu. Yang ada hanya kereta bomba mereka je di jalan yang sunyi. Biasanya kata Abang Zul, bila kena insiden macam ni, mungkin pelapor kejadian tersalah bagi alamat yang betul. Boleh jadi kilometer 120 tapi diberikan alamat kilometer 121. Maka kereta bomba pun dipandu lagi beberapa kilometer ke depan. Dan keadaan masih lagi sama. Puaslah menyuluh ke sana ke sini, ke sana ke sini. Mungkin kereta ataupun motor yang terbabas tu dah masuk ke dalam longkang ataupun parit. Tapi apa pun tak ada dekat sini masalahnya. Kata dia lagi, selepas setengah jam berpusing-pusing dekat situ, ke depan beberapa kilometer dan berpatah balik beberapa kilometer, diorang rasa waktu ni diorang dah kena game. Diorang dah kena prank call agaknya. Kerap jugalah sebenarnya mereka dapat prank call macam ni. Jadi mereka pun minta kebenaran daripada balai untuk pulang ke stesen menggunakan radio com. Dan masa dah kereta bomba ni dah berpusing, dah berbatah balik ke jalan yang diorang datang mula-mula tadi, ada sebiji lagi kereta bomba yang lalu daripada arah bertentangan. Dan diorang pun tahanlah, suruh kereta bomba yang lagi satu tu berhenti. Turunlah anggota daripada dua jentera tu. Rupanya kereta bomba yang lagi satu tu daripada balai yang sama daerah dengan pemanggil. Dan mereka pun sebenarnya dah berpusing-pusing beberapa kali dekat laluan tu untuk cari lokasi kemalangan. Mulai daripada sini, diorang pun dah start rasa pelik dah. Pemanggil tadi kata balai sana tak dapat dihubungi. Boleh pula diorang datang, macam mana diorang boleh tahu kan? Yang balai sana pun heran kenapa sampai kena buat panggilan dari luar daerah. Dan yang lebih ajaib, dari tadi diorang ke hulu ke hilir cari lokasi kemalangan ni, tak terserempak pula dengan geng bomba daripada daerah lain tu. Dan bincang, mereka pun setuju. Memang mereka kena prank call pada malam tu. So, lepas dah orang kata dah bincang-bincang semua, dah say goodbye apa semua, masing-masing pun bertolak lah. Jentera daripada satu lagi daerah tu pun dah bergerak. Tinggallah Abang Zul dengan kawan-kawan dia. Dan kata dia lagi, masa dia panjat nak naik ke atas kereta bomba tu, dia dengar ada suara. Jelas, tapi jauh. Tolong! Tolong! Dan suara tu macam suara orang tengah tahan sakit. Bukan macam suara orang menjerit. Dan kata Abang Zul pada saya, dia pun turunlah balik semula dan dengar dengan teliti. Dan memang betul, ada suara orang yang dia dengar. Dan dia cakap, datangnya daripada sisi jalan sebelah hutan. Tak jadi dia orang ni nak bergerak. Dan Abang Zul pun arahkan kawan-kawan dia ni semua daripada dalam atas lori tu, semua turun semula ke bawah. Dan cari arah mana datang suara tu. Cari punya cari. Kau nak tahu, aku takkan lupa apa yang aku nampak malam tu. Kepala manusia putus dalam helmet polo, tak ada visor. Dan aku nampak terletak elok je lepas longkang. Betul-betul sebelum belukar hutan. Muka dia macam muka Melayu. Ada parut dekat pipi kiri. Dan aku nampak daripada bibir dia yang merekah, seolah-olah dia macam tengah bercakap. Tapi suara minta tolong yang aku dengar tadi tu datang daripada batang leher dia yang dah putus. Gila lah bang. Habis tu kau tak tolong ke bang? Memanglah. Mananya aku nak tolong. Kepala dah putus. Macam mana boleh bercakap? Paling lama mengikut sejarah perubatan, bila kepala ni dah berpisah daripada badan, 10 saat je weh. Dah habis dah. Dah tak ada nyawa dah. Sedangkan kalau betul-betul member tu kebalangan sampai putus tu, takkanlah boleh bertahan sampai setengah jam. Sebab kita orang dah berpusing-pusing dekat situ je dah setengah jam. Lagipun takkan kepala je. Badan dia bagaimana? Jangan kata badan lah. Motor pun tak nampak.
Tak tunggu lama dah diorang ni. Sebelum jadi apa-apa insiden yang lebih tak elok, dan diorang pun waktu tu memang dah meremang satu badan. Dan diorang pun terus cabut time tu juga. Kesudahannya, demam seminggu Abang Zul. Sampai minta air penawar daripada masjid tempat dia tinggal. Dan pengajaran yang saya dapat daripada sini, tak kira lah kerja apa pun yang kita lakukan, kerjalah dengan ikhlas. Semoga kerja tu walaupun tak menggembirakan kita, akan jadi ibadah buat kita. Dan hentikanlah dua benda yang selama ni jadi budaya masyarakat kita. Prank call dan rempit. Kesian brother-brother yang kerja bersungguh-sungguh tapi rupanya kena prank call. Dan untuk yang masih lagi merempit dekat luar sana, takkan nak tunggu tinggal kepala je baru nak insaf. Dan sekianlah cerita daripada saya. Semoga anda terhibur. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang nombor 2 pada malam ni. Minta maaf lah kalau ada tersasul-sasul kata tu. Sebab Abang Kat saya macam penat sikit. Semalam ada kenduri. Okeylah, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang terakhir pada malam ni, semoga anda masih lagi stay tune dan bersama dengan KSM. Tunggulah sampai cerita habis. Kalau ada iklan tu, tolonglah jangan skip, supportlah KSM sikit ya. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan isteri ni tinggal di sebuah rumah flat di dalam daerah negeri Selangor. Dan kami berpindah ke rumah ni setelah berkahwin. Dan rumah ni adalah hadiah perkahwinan kami daripada ibu bapa mertua saya. Rumah kami mempunyai 2 bilik bersaiz-besar dan 1 bilik kecil. Satu daripada bilik besar ni merupakan bilik kami dan satu lagi adalah bilik untuk tetamu. Manakala bilik yang kecil saya jadikan sebagai store je untuk nak simpan barang-barang. Satu malam kami bercadang untuk tidur dekat bilik tetamu ni. Dah lah, bilik tu pun kita orang dah lama tak guna kan. Kalau lama-lama sangat tak guna kan, takut-takut ada benda lain pula yang duduk kat situ. Jadinya malam tu kita orang pun plan-plan nak tidurlah dalam bilik tu. Dan bilik tu menghadap ke ruang tamu dan pintunya sentiasa je terbuka. Setelah menutup semua lampu pada malam tu, kami berdua pun masuklah ke dalam bilik tu dan saya membiarkan lampu bilik tu terbuka kerana sememangnya saya memang tak gemar sangat-sangat tidur dalam suasana yang gelap. Malam tu sebelum tidur, isteri saya adalah bertanya tentang kisah-kisah yang menakutkan yang pernah saya alami. Sajalah nak ajak-ajak bersembang-sembang sebelum nak masuk tidur tu kan. Jadinya pada mulanya saya macam agak pelik lah sebenarnya. Rasa macam hairan juga. Kenapa pula tiba-tiba isteri saya ni minta saya ni nak ceritakan tentang kisah-kisah seram macam ni. Yang dia ni sendiri memang saya tahulah daripada awal kahwin. Saya tahu isteri saya ni memang tak suka langsung pasal kisah-kisah seram ni. Dan bila nak macam tu kan, bila isteri dah minta, saya pun ceritalah pada dia kisah yang dialami oleh saya sendiri mengenai makhluk bunian yang ingin bersahabat dengan adik sepupu saya yang nama dia Raikal. Raikal ni dia budak lagi lah. Waktu tu umur dia dalam 5 tahun lah. Dan rumahnya terletak bersebelahan saja dengan rumah saya dekat kampung tu. Dekat sana, kebanyakan orang kata rumah-rumah yang dekat situ lah, rumah rapat-rapat guys tu, merupakan saudara mara. Kerana menurut cakap orang lama, datuk dengan moyang saya ni membuka kampung itu. Dan seperti kebanyakan anak kecil yang berbesar di kampung, petang tu, si Raikal ni bersama dengan rakan-rakannya mandi di sungai. Dan sungai tu berada dekat hujung lorong kampung. Dan mereka pun lekalah main-main, mandi-mandi sungai, main air waktu tu. Sehinggalah sampai waktu senja. Apabila kedengaran azan maghrib berkumandang, mereka pun apa lagi? Kan biasalah budak-budak kan, budak-budak kampung. Bila dah dengar azan maghrib, alamak dah lambat sangat ni kan. Diorang pun kelang kabut lah, naik ke tebing dan bergegas untuk balik ke rumah dengan cepat. Dah terbayang dah dekat dalam kepala otak masing-masing waktu ni. Wajah mak ayah ni dah standby dengan rotan dekat depan pintu rumah kan. Setelah melihat rakan-rakan dia ni berlari naik ke tebing, Raikal pun mengikuti mereka. Dan ketika Raikal ni mahu mengejar mereka, dia terdengar satu suara. Raikal! Raikal! Tunggulah aku! Raikal!
Raikal, tunggulah aku. Dan langkah Raikal terhenti dan dia tertanya-tanya, siapa lagi pula kawan-kawan yang ada dekat belakang? Kerana seingat dia, yang terakhir keluar daripada sungai itu adalah dia sendiri. Dan Raikal memandang ke belakang. Alangkah terkejutnya dia ni apabila dia melihat kepala yang menyerupai wajahnya sendiri. Hanya kepala tanpa badan. Terawang-awang sambil tersenyum kepada dia. Raikal, janganlah tinggalkan aku. Janganlah tinggalkan aku. Dan Raikal yang waktu tu dah ketakutan berlari pergi meninggalkan kawasan sungai tu. Dan ketika dia ni berlari ke rumah dia ni, dan time tu lah kami berselisih. Dan saya yang waktu tu baru je pulang daripada kerja, tegurlah si Raikal ni. Raikal! Raikal! Weh, lajunya lari. Nak pergi mana ni Raikal? Tapi waktu ni si Raikal ni buat tak tahu, dia berlari je. Dia terus berlari laju tanpa pedulikan saya tadi. Dan kebiasaannya, kalau kami bertemu dekat mana-mana pun, si Raikal ni dia akan menegur saya terlebih dahulu. Dan saya rasa macam pelik pun ada, kehairanan pun ada. Dan menceritakan kepada abah dan mama tentang kelakuan Raikal petang tadi. Alang kau ni, dengan budak-budak pun nak ambil hati ke? Nak cepatlah tu, takut ibu dia marah ke apa. Kan dah senja waktu tu. Ni kata mak saya lah. Dan malam tu, setelah selesai makan, kami sekeluarga pun menonton TV dekat ruang tamu. Dan saya pun keluar sebentar ke halaman luar untuk merokok. Dari jauh, saya melihat kelibat seseorang berjalan menuju ke rumah saya. Dan apabila dia amati, orang itu adalah bapa saudara saya, Pak Tam. Bapa pada si Raikal tu. Dan Pak Tam beritahu saya yang Raikal disampuk jembalang. Dan dia telah pun memanggil ustaz untuk merawat Raikal. Dan tujuan dia datang ke sini sebenarnya nak minta mama saya ni untuk temankan isteri dia, Mak Tam tu. Dan apabila mendengar cerita daripada Pak Tam ni, kami sekeluarga pun teruslah bersiap pergi ke rumah dia. Sampai saja di rumah Pak Tam, saya melihat Raikal ni dah terbaring dah, memeluk tubuh dekat ruang tamu. Dan badan dia nampaklah menggigil-gigil, dah biru dah badan dia. Dan menurut Pak Tam, diorang ni dah bawa si Raikal ni pergi klinik. Namun doktor menasihati supaya Raikal dibawa berubat secara tradisional. Setelah bacaan laporan kesihatan di klinik ni menunjukkan suhu badan Raikal ni normal. Tapi macam mana dia boleh sejuk menggigil sampai pucat macam tu? Dan ustaz pun tiba dan terus meminta semua yang ada ni membacakan surah An-Nas dan ayat kursi berulang-ulang kali. Dan dia mendapati Raikal yang masih lagi menggigil. Tangan kanannya mengusap-ngusap pada Raikal sambil membacakan surah Al-Fatihah dengan kuat. Dan saya waktu ni hanya melihat reaksi Raikal ni berubah dan dia terus duduk bersimpuh menghadap ustaz. Dan dia memandang tajam kepada kami semua dengan senyuman yang menyeramkan. Dan ustaz memberikan isyarat pada kami semua supaya meneruskan bacaan kami dan terus bertanyakan pada Raikal. Anak ni siapa? Datang daripada mana ni? Aku Kuntum. Aku dari kampung Bunian. Dekat seberang sungai dekat hujung kampung ni. Yang menjawab ni si Raikal. Namun, suara dia tu keluar macam suara seorang perempuan, tapi suara perempuan tu agaknya garau macam tu. Lengguk gaya tubuh dia digerakkan menyerupai gaya perempuan. Kenapa kamu ganggu anak ni? Aku nak berkawan dengan dia. Semenjak dia lahir, aku dah memang suka dekat dia ni. Aku memang dah ikut dia daripada dulu lagi. Dan Mak Tam yang daripada tadi cuma memerhatikan proses rawatan tu, tiba-tiba bersuara. Mana boleh? Tak boleh. Dunia kamu dengan dunia kami tak sama. Dunia kita lain. Dan wajah Raikal yang sedang dirasuki bunian tu membuat reaksi seperti macam merajuk dengan jawapan Mak Tam tu dan mula menangis teresak-esak. Tu kamu dah dengar sendiri. Ibu dia tak izinkan. Sudahlah. Pulanglah kamu ke tempat asal kamu. Jangan diganggu lagi anak ni. Kemudian ustaz pun teruskan dengan membaca ayat-ayat suci. Kepala Raikal mengangguk perlahan-lahan, menandakan makhluk bunian tu bersetuju untuk meninggalkan tubuhnya. Setelah bacaan ayat kursi oleh ustaz ni, tubuh Raikal pun tiba-tiba jatuh ke belakang. Namun sempat saya dengan abah menyambutnya. Selesai sudah rawatan ustaz merawat Raikal pada malam tu. Dan dia pun kemudiannya membuat air tawar untuk diberi kepada Raikal untuk dia minum, bagi memulihkan semangatnya. Kata ustaz, Raikal ni mungkin sebenarnya terkejut dengan apa yang dia nampak.
Diorang ni, kalau berkawan saja mungkin tak jadi masalah. Tapi kalau dia bawa si Raikal ni masuk ke alam dia, hei, masalah besar tu nanti. Ustaz, kenapa Ustaz? Kalau dia masuk alam sana jadi apa? Dan bila saya dengar cerita si Ustaz ni macam ni kan, saya jadi macam seronok pula dan ingin tahu yang lebih lagi tentang alam bunian. Kalau dia dah masuk dekat alam sebelah sana, susah nak balik semula ke alam kita ni. Sedang kita orang waktu tu tengah bersembang mengenai dengan kampung bunian ni, Abah buat pertama kali menceritakan kepada kami yang sewaktu kecil Abah pernah terlihat kelibat seorang pemuda yang berjalan di kawasan hutan bukit di seberang sungai di hujung kampung tu. Dari berjalan, pemuda tu mula merangkak dan lalu tubuhnya berubah menjadi seekor harimau belang dan harimau tu terus menghilang di dalam kawasan hutan tu. Namun selepas kejadian tu, Abah tidak lagi bertemu dengan pemuda tu. Itu je lah sekali yang Abah pernah nampak benda-benda macam tu. Dan saya mula terfikir, adakah pemuda yang Abah nampak sewaktu kecil tu juga orang bunian daripada kampung yang sama? Saya tidak pulang ke rumah pada malam tu kerana menemani Raikal yang tidur dekat ruang tamu rumahnya. Walaupun datuknya juga tidur sekali dekat ruang tu, saya tetap sukar untuk nak melapkan mata. Yelah, takut juga. Mana tahu si kuntum tu tiba-tiba datang semula ke? Masalah saya kan. Bang, jadinya alam bunian tu wujud betul-betul ke bang? Mungkin wujud, mungkin juga tak lah sayang. Entahlah, abang pun tak berapa pasti juga. Tapi, kalau tanya pada orang yang pernah mengalami pengalaman yang sama macam ni, mereka akan jawab yang alam bunian tu wujud. Dan saya pun mengingatkan isteri saya tentang peristiwa semasa kami beronda bersama rakan-rakan dengan menunggang motosikal ke hentian rehat janda baik melalui jalan lama. Malam tu saya cuma duduk kat belakang lah, jadi pembonceng saja kerana isteri saya ni dia lebih cekap menunggang motosikal. Lagi satu, kan saya ni gabun. Bila malam saya memang kurang nampak sangatlah, mata tak berapa baik bila time malam. Semasa dalam perjalanan, saya ni cukup yakin yang kami semua ni telah melalui jembatan yang di hadapannya ada sebuah kuil sebanyak 2 kali. Dan waktu ni, saya cuma fikirkan yang saya seorang je yang perasan perkara tu. Rupa-rupanya apabila sudah sampai dekat hentian rehat tu, ada beberapa rakan kami juga turut bercerita tentang perkara yang sama. Mungkinlah benda tu sekadar nak menguji kita orang lah waktu tu. Hasilnya kami semua pulang ke Ampang pada malam tu melalui lebuh raya je. Sebab tak berani nak lalu jalan lama tu. Dan isteri saya pun ketawa kecil bila terkenangkan peristiwa tu. Katanya saya ni waktu tu pada malam tu memeluk dia dengan kuat semasa dia menunggang motosikal tu dengan laju. Dan saya pun ketawa jugalah, mengaku bahawa saya ni memang takut dengan kelajuan. Tiba-tiba daripada tengah ketawa-tawa kita berdua ni, isteri saya ni berhenti ketawa senyap je. Dan saya nampak mata dia seperti terpaku melihat sesuatu dekat hadapan pintu bilik sebelum dia mendekapkan wajahnya ke dada saya. Dan saya pun mengalihkan pandangan saya dari memandang ke arah pintu. Sayang, kenapa ni sayang? Abang, sayang nampak ada benda dekat ruang tamu tu. Dan saya pun membacakan beberapa surah pendek yang saya hafal. Lalu saya tiupkan ke kepalanya. Dan saya pun memberanikan diri untuk keluar ke ruang tamu. Dan isteri saya ni memeluk saya daripada belakang. Dan tidak mahu ditinggalkan. Berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun melangkah keluar daripada bilik dan saya bertekad sekiranya muncul apa juga jenis makhluk, saya akan bertakbir dengan sekuat hati. Dan saya melihat di sekeliling ruang tamu. Syukur waktu tu bila pandang kiri pandang kanan langsung tak ada apa-apa. Dan pada malam tu saya terus buka sebuah lampu yang ada dekat rumah tu dan kami membuat keputusan untuk tidur dekat ruang tamu saja. Menurut isteri saya, dia ternampak satu sosok seperti nenek yang terbongkok-bongkok berjalan melintasi ruang tamu dan berhenti sekejap memandang dia sebelum menghilang. Dan saya bila dengar isteri saya cakap macam tu, of course lah telan air liur saya. Dan isteri saya meminta supaya saya memastikan agar dia tidur terlebih dahulu pada malam tu sebelum saya tidur. Belum pernah lagi saya melihat isteri saya ni takut sampai macam tu sekali. Dan saya pun membacakan surah An-Nas berulang-ulang kali sehingga dia tertidur. Selepas pada malam tu, selama seminggu kami tidur dengan membuka semua lampu yang ada dekat rumah. Dan selepas tu, isteri saya ni dah jadi takutlah untuk tinggal seorang-seorang dekat rumah ni. Dan dia bila balik kerja
Dia akan tunggu je dekat tempat kerja dia sampailah saya ambil dia untuk pulang sama-sama dengan saya. Begitu jugalah kalau hari cuti. Isteri saya ni akan minta agar cuti dia sama dengan cuti saya. Dan saya pernah meminta kepada rakan saya yang mempunyai kelebihan untuk mengesan kehadiran makhluk gaib ni supaya memeriksa keadaan rumah saya. Dan kata kawan saya, rumah kami ni tak ada apa-apa, selamat dan tak ada makhluk gaib yang menumpang. Alah, mungkin perasaan takut je isteri kau tu dia terbawa-bawa agaknya. Kan malam tu kau ada cerita-cerita seram pada dia. Selepas daripada kejadian tu juga, isteri saya akan mengelak daripada mendengar ataupun membaca tentang cerita seram. Tiada lagi filem seram yang kami tonton bersama. Dan saya juga tidak lagi bercerita tentang perkara-perkara yang menyeramkan kepada dia. Nota tepi cerita pasal si Raikal tadi. Raikal tu pun dah besar panjang dah. Dah habis sekolah dah pun. Entah-entah nanti dah nak kahwin lah agaknya. Bila difikir-fikirkan, yelah, benda pun dah lama. Cepat benar masa berlalu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Minta ampun, minta maaf sangat-sangat sekiranya KSM banyak tersasul-sasul pada malam ni sebab macam masih letih lagi lah. Baiklah, disclaimer sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun ikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.